Dan bila kita campur dengan orang ni kena faham orang. No. Dan kita nak kena tahan dengan karinah orang, sabarlah dengan perkara tersebut. Tuan-tuan, manusia yang ada di hadapan kita, yang dekat dengan kita, semuanya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatannya, rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan segala kerja baik kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf pada ibarat yang berikutnya. Kita nak habiskan sikit lagi, tuan-tuan. Tajuk berkenaan dengan al-i'tizalu 'anil nas, iaitulah mengasingkan diri daripada manusia. Maka dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa fil hadithi, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia telah berkata, qala rajulun, maka telah berkatalah satu orang lelaki. Tuan-tuan, maknanya lelaki ini pitanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayun nasi afdalun ya Rasulullah. Siapakah dia orang yang paling afdal ya Rasulullah? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminun mujahidun binafsih. Maka orang yang paling afdal adalah satu orang mukmin yang dia bermujahadah dengan diri dia, kemudian dengan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni adalah orang yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang beriman, kemudian dia mujahidun. Dia adalah orang yang bermujahadah pada diri dia. Tuan-tuan, dia seboleh-bolehnya menjauhkan diri. Dia berusaha menjauhkan diri dari perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia membelanjakan pula hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang terutama pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau kita tengok hadis berkenaan dengan keutamaan ni, ada banyak. Ada banyak. Sahabat tanya dengan Nabi SAW, siapakah dia orang yang paling afdal pada sisi Allah? Maka Nabi akan jawab dengan jawapan yang pelbagai. Dan tuan, kadang-kadang Nabi sebut orang yang afdal itu adalah orang yang bersedekah. Kadang-kadang Nabi sebut orang yang afdal itu adalah orang yang pi berperang pada jalan Allah Ta'ala. Kadang-kadang Nabi SAW dia sebut orang yang paling afdal adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dan apa makna di sebalik daripada jawapan Nabi yang macam-macam ni? Nabi Sa'd dia kata yang ni paling afdal, yang ni paling afdal, yang ni paling afdal. Dan tuan, nak tunjuk pada kita, selagi mana ianya adalah amalan kebaikan, maka kita perbuatlah amalan kebaikan itu. Dan tuan, tak kiralah nilainya besar ataupun kecil, maka kita buat kebaikan itu. Kerana setiap kebaikan dia akan diberi kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi SAW menyebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan memandang rendah, kamu jangan ringankan segala kebaikan yang walaupun nilainya sedikit, kata Nabi. Kerana tuan-tuan, orang yang buat kebaikan, maka dia pasti mendapat kebaikan pula daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi sebut yang ni afdal, yang ni afdal, yang ni afdal, yang ni afdal. Nak tunjuk kata kebaikan itu banyak. Dan orang yang buat kebaikan, dia akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ditanya dengan Nabi, ayun nasi afdal ya Rasulullah? Siapakah dia orang yang paling afdal, yang terutama wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, iaitulah orang-orang yang bermujahadah dengan diri dia. Dan tuan, maknanya dia bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan ini juga menjadi maksud daripada ilmu tasawuf yang kita pelajari.
Dan tuan, maksud daripada ilmu tasawuf ni nak suruh orang dia melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, samalah juga macam kita yang duduk dalam majlis ilmu ni. Dan tuan, kita duduk dalam majlis ilmu ni bukan saja-saja pasal nak tunggu masak rendang kat rumah, bukan nak tu. Dan tuan, kita duduk dalam majlis ilmu bukan sebab orang perempuan kita hinggap di rumah. Tak, bukan kerana tu. Nah, dia kata daripada aku dengar orang tua ni hinggap, biar aku pergi masjid je. Ada juga dia kata Pak Edong apa-apa. Tuan-tuan, bukan nak tu. Kita mai ke sini, kita dengar malam ni ilmu. Tujuan kita mendapatkan ilmu adalah untuk beramal dengan ilmu tersebut. Kerana tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ta'allamu ma syi'tum. Kamu boleh belajar berapa banyak pun yang kamu nak belajar. Dan tu belajarlah berapa banyak pun yang kita nak belajar. Kemudian pi bergurulah dengan siapa pun yang kita nak berguru. Tapi kata Imam Ghazali, fa wallahi, demi Allah, ilmu yang kamu pelajari itu ianya tidak mendatangkan apa-apa manfaat hatta ta'malu, sehinggalah kamu beramal dengan ilmu tersebut, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, jadi orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia dengar dengan tujuan untuk dia amal. Kemudian orang yang belajar ilmu tasawuf, tujuan dia untuk dia melakukan taat, kemudian untuk menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana tu Nabi sebut, orang yang utama pada sisi Allah Ta'ala itu mujahidun binafsih. Dia adalah orang yang bermujahadah dengan diri dia. Kemudian bila dia ada harta, maka dia infakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka kawan ditanya lagi, sahabat ditanya lagi, summa man, kemudian siapa ya Rasulullah orang yang afdal, yang utama pada sisi Allah Ta'ala? Qala, maka jawab Nabi SAW, summa rajulun, kemudian seseorang, mu'tazilun fi syi'abin, dia adalah orang yang mengasingkan diri, fi syi'abin, di lorong-lorong bukit, kata Nabi, minasyi'abi ya'budu rabbah, dan dia mengasingkan dirinya daripada orang ramai adalah kerana untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Dan maka orang ni adalah orang yang utama pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tapi saya ulang balik semula pengajian yang lepas berkenaan dengan mengasingkan diri daripada manusia. Dan dia ada benda yang kita tak boleh asingkan diri daripada orang ramai. Antaranya apa? Bila mana orang ni dia ada ilmu, bila mana orang ni dia boleh mengajar, maka dia pun mengasingkan diri daripada manusia. Yang ni tak boleh. Dan tahu pasal apa? Kerana kalau tak ada orang berilmu, kalau tak ada orang yang nak mengajar, tuan-tuan, nanti orang akan hidup dalam kejahilan. Nanti orang hidup dalam keadaan dia tak tahu perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi orang yang macam ni, dia tidak boleh apa? Menjauhkan, mengasingkan dirinya daripada kelompok yang ramai. Kemudian mereka-mereka yang bertugas sebagai orang yang menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mencegah perkara-perkara yang mungkar. Dan tuan, dia tak boleh jauh daripada orang. Kalau dia jauh daripada orang, dan nanti siapa yang nak buat kerja mengajak manusia kepada Allah Ta'ala dan mencegah manusia daripada maksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi golongan-golongan ni dia tak boleh nak jauhkan diri daripada manusia.
Tuan-tuan, Nabi itu apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ini? Tuan-tuan, Nabi nak habaq, banyakkan masa kita dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kita bercampur dengan orang-orang yang tidak mendatangkan faedah kepada diri kita. Tuan-tuan, faedah ni bangsa apa? Bangsa ibadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi kalau kita pergi campur dengan orang ni, menyebabkan kita malas untuk ibadat dengan Allah, menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka pada waktu itu adalah lebih baik dia mengasingkan dirinya daripada kelompok-kelompok ini. Karena tu Nabi SAW sebut, duduk seorang-seorang adalah lebih baik daripada duduk beramai-ramai. Kalau yang duduk ramai-ramai ni menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk secara beramai-ramai itu lebih baik daripada duduk seorang-seorang diri. Dengan syarat, kalau yang ramai itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa fi riwayatin. Kemudian di dalam satu riwayat lagi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattaqillah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut, kamu kena bertakwa kepada Allah Taala. Dan takwa ni dia bukannya setakat tempat-tempat tertentu saja. Kata Nabi SAW, bertakwa ni pada setiap tempat. Kata Nabi SAW, ittaqullah haitsuma kuntum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana-mana pun juga kamu berada, kata Nabi. Tuan-tuan, jadi maknanya kita nak kena jaga takwa ni, depan orang kita kena jaga takwa, kemudian belakang orang pun kita kena jaga takwa, kemudian di masjid pun kita bertakwa, luar daripada masjid pun kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana kita melaksanakan kerja yang diamanahkan kepada kita, tuan-tuan, orang duk anggap bila takwa ni dalam bab ibadat. Tuan-tuan, agama ni dia hendaklah dipakai pada segenap kehidupan kita. Seluruh daripada kehidupan kita, kita nak kena pakai agama ni. Kerana tu ulama bincang, tuan-tuan. Yang kata agama ni apa dia? Yang kata din tu apa dia? Dan ulama kata din, agama itu adalah kehidupan manusia. Dan maknanya seluruh daripada kehidupan dia adalah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya pada perkara-perkara tertentu sahaja. Dan termasuklah perkara dunia, dia kena apa? Dia kena pakai juga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi SAW sebut, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Taala. Haitsuma kuntum, di mana-mana pun kamu berada, kata Nabi SAW. Dan tengoklah, kalau ada satu orang dia duduk dalam bilik air, dia tengah qada hajat dia tengah duduk buang air besar, dan dia pergi bercakap dekat dalam bilik air, dia pergi sembang. Ni dulu ni apa ni, saya masa halus-halus dulu ni, masa kecil-kecil dulu selalu buat kerja macam ni kan. Kawan duk tunggu kat luar, kita duduk kat dalam boleh sembang kan. Weh, apa tu, depa dah mai ke belum? Sembang. Dan ada hukum tak bila mana kita sembang dekat dalam bilik air ni? Ada hukum.
Dan tuan, walaupun apa ni perkara tu kita tengok macam tak ada kaitan dengan agama. Dan tuan, buang qada hajat saja pun. Dan tuan, tapi bila kita bercakap-cakap di dalam bilik ayam, dan tuan, dekat situ ada dia punya hukum dia. Masuk bilik ayak, kemudian dia tidak meletakkan sesuatu di atas kepala dia. Dan tuan, semuanya itu diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tu Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Taala haitsuma kuntum, di mana-mana pun juga kamu berada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maknanya dia kena jaga takwa dia. Bila dia kerja, dia kena bertakwa dengan kerja dia. Dan tuan, macam mana orang yang bekerja ni dia bertakwa dengan kerja dia? Dan tuan, kalau kata dia punch card pukul 8.30 misalnya, dan tuan, maka pukul 8.30 lah dia masuk, kemudian dia buat kerja ni sampailah waktu yang telah ditentukan kepada dia. Kemudian dia amanah di dalam pekerjaan dia. Dan tuan, maka ni adalah orang yang bertakwa di dalam apa? Di dalam pekerjaan dia. Dan sebab itu agama ni, kita jangan duk faham hanya di masjid saja. Jangan kita duk faham meratik saja. Seluruh daripada kehidupan kita bidin, iaitulah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yad'un nasa min syarrih, dan hendaklah dia tinggalkan manusia-manusia akan kejahatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kita bertakwa kepada Allah Taala, kemudian kita tinggalkan kejahatan yang ada pada manusia. Dan tuan, maknanya jangan kita ikuti kejahatan itu. Dan tuan, manusia dia kena understand. Dan tuan, sebab itu masya-Allah, apa pun juga yang kita buat adalah berdasarkan kepada ilmu, kepada pengetahuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, in ahsanan nas ahsantum, kata Nabi. Bila mana kamu tengok orang baik, manusia baik, ahsantum, hendaklah kamu juga berlaku baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. In asa'an nas, bila mana manusia itu buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsantum, kamu tetap dengan kebaikan kamu, kata Nabi. Dan tuan, maknanya apa? Kita tak jadi lalang. Tuan, kita tak jadi lalang, kan? Bila apa ni orang baik, kita ikut baik. Bila tengok orang macam tak elok, kita pun ikutlah rentak itu. Dan tuan, kita kena ada mabadik, kita kena ada prinsip. Kerana tu apa yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Tengok apa yang Quran kata, tengok apa yang hadis kata, tengok apa yang disebutkan oleh para alim ulama kita. Dan masya Allah, kerana tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, masa dia mula-mula dilantik menjadi pemimpin, Sayyidina Umar kata, kalaulah aku masih lagi taat kepada Allah dan juga Rasul, ata'ani, maka hendaklah kalian semua taat kepada aku, kata Sayyidina Umar. Tetapi kata Sayyidina Umar, kalau kamu tengok aku menyelisihi akan keduanya, aku menyelisihi Quran dan aku menyelisihi ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tegur aku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Dan tiba-tiba ada satu orang, dia tunjuk pedang dia macam tu. Dan tuan,
angkat pedang semua ni, yang ni dah menjadi kebiasaan orang Arab. Sebab itu dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kena bezakan mana dia sunnah yang ianya adalah yang digalakkan, dan bila mana kita buat maka ianya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sunnah yang Nabi buat ni, ianya adalah kerana Nabi itu adalah seorang Arab. Dan tuan, dia kalau kita buat pun boleh, kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita ikut kerana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi tuan-tuan tengok ni orang Arab ni kan. Kalau hari apa ni orang kahwin, memang depa duk main pedang. Memang depa main pedang. Di Saudi baik, dekat Yaman baik. Dekat Yaman kan, dia pakai pedang ataupun dia pakai apa ni kayu panjang tu kan. Dia ada satu joget tu, dia satu nama marawis. Kalau dekat Yaman ada satu joget ni, kalau time orang kahwin depa akan marawis. Dan tu marawis ni apa dia? Zapin. Dia akan menari zapin. Dia ada nari zapin dekat Yaman. Dia ada satu lagi tarian syubam. Tarian syubam ni yang kadang-kadang pakai pedang. Dia buat macam tu kan. Dan ni adat orang Arab. Jangan pula nanti kita pi bawa pedang pi jumpa dengan Tok Imam ni lah. Kan? Tok Imam, selagi Tok Imam taat dengan Tuhan, okey, kami taat, kami ikut. Tapi kalau Tok Imam buat hal, ni nampak ni. Tuan-tuan, jangan buat macam tu. Pasal apa? Tak kena dengan cara orang Melayu kita, tak kena. Tuan-tuan, orang Melayu ni dia ada dia punya tata susila dia. Dia ada dia punya adab dia. Yang ni adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang Arab. Main pedang ni kira biasa lah. Dan sama juga kan. Saya pernah semayang ni dekat Yaman lah. Tengah duduk semayang Jumaat. Kita pun masuk masjid. Masuk masjid kita semayang tahiyatul masjid. Semayang Allahu Akbar, semayang. Tengah-tengah duduk semayang, tiba-tiba main ada dua orang Yaman lah. Orang Yaman, dua orang. Satu sebelah kanan saya, satu lagi sebelah kiri saya. Dan tuan, dua-dua tu bawa rifle M16. Yaman biasa setakat pistol kat depan masa tengah semayang tu biasa. Rifle M16 kanan kiri. Dan tuan, dia letak dia punya pucu tu kan, betul-betul menghala ke kepala kita. Kita nak sujud dia pun kan. Kita nak sujud ni. Ni zat lagi ni. Tuan-tuan, depa negara tak ada undang-undang. Kan? Kena depa lupa lock ke apa. Pecah kepala. Tuan-tuan, tapi nak buat macam mana? Yang tu adalah adat kebiasaan mereka. Mereka biasa dah. Tuan-tuan, cuba kalau dekat Masjid Bukhari ni, time hari Jumaat nanti tak payah bawa rifle M16. Bawa pisau dapur pun cukup lah. Kan? Bawa pisau dapur. Lain macam macam ni. Cerah kat tempat tu. Orang tak berani nak dekat dengan dia. Tuan-tuan, Masya Allah. Jadi itu hanya sekadar apa? Yang tu adat. Dan tuan, macam tu lah kefahaman kita kepada apa yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, jadi balik semula tadi. Apa yang kita buat adalah berdasarkan kepada pengetahuan kita. Maka kena tengok Quran kata apa, hadis kata apa. Sebab itu Nabi SAW sebut in ahsanan nas, ketika mana manusia baik, ahsantum, kamu juga berlaku baik, kata Nabi. In asa'u, seandainya pada satu masa esok mereka itu buruk, seandainya pada satu masa nanti mereka jadi orang-orang yang jahat, kata Nabi, ahsantum, kamu tetap dengan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi kehidupan kita ni bukan macam lalang macam tu. Dia bukannya macam lalang.
tengok kelompok ni ramai, kita pergi sana ramai. No? Tengok hak ni tak ada orang, kita tak pergi. Kan kita pihak sana. Tuan-tuan, para nabi kalau kita tengok berapa kerat sangat pengikut para nabi ni. Tuan-tuan, pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, ketika mana Allah memerintahkan untuk buat bahtera, berapa ramai yang naik atas bahtera dan berapa ramai yang tak mau bersama-sama dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, ramai lagi yang tak bersama-sama dengan Nabi Allah Nuh. Dan adakah Nabi Allah Nuh ni orang yang salah? Sebab apa? Kerana tak ramai yang follow dia, kerana tak ramai yang ikut dia. Adakah dia orang salah? Dan dia tak salah. Dia hanya menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi sebut kena ada prinsip. In ahsanan nas, bila manusia baik kamu baik. Bila mana orang berlaku jahat, pada masa itu kamu tetap dengan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ni orang yang utama di sisi Allah Taala. Bertakwa kepada Allah Taala, wa yad'un nasa min syarrih. Dan kamu tinggalkanlah kejahatan-kejahatan manusia. Maknanya jangan kamu bersama-sama dengan kejahatan manusia. Tinggalkan kejahatan itu. Asingkan diri kamu daripada kejahatan itu. Itu adalah lebih baik, kata Nabi, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa ma ahsana qawlat tahami rahimahullahu taala fil uzlah. Maka betapa indahnya kata-kata at-tihami. Dan at-tihami adalah salah seorang ulama. Dan tengok dia kata apa? Dia kata liqa'un nasi laysa yufidu syai'an. Ketika mana berjumpa dengan manusia langsung tidak memberikan apa-apa faedah, dia kata. Tuan-tuan, mungkin at-tihami ini dia bercakap di dalam konteks dia. Tuan-tuan, dia bercakap dalam konteks dia. Dia mungkin bukan seorang guru. Tuan-tuan, dia mungkin bukannya orang yang berdakwah kepada orang. Kerana tu dia bercakap di dalam konteks dia. Dan apa siapa kita boleh tahu yang dia bercakap ni dalam konteks dia? Kerana banyak lagi hadis-hadis Nabi, banyak lagi ayat-ayat Quran yang suruh supaya kita mendekati manusia dan mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma kita ambillah faedah daripada tihami ni. Bila mana dia menjauhkan diri daripada manusia, ada dia punya faedah dia. Yang tu kita kena ambil. Jadi tengok kat mana diri kita ni. Saya tuan-tuan kalau mengasingkan diri, pakat tak ada kuliah hari Isnin. Hari Isnin kira tak ada kuliah. Atau kat mana-mana tak ada kuliah. Tuan-tuan, itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Kerana apa? Menjadi tanggungjawab kepada orang-orang yang mengetahui hukum hakam Allah Ta'ala, beri peringatan kepada kaum dia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kena ada dalam satu kelompok ni, satu kumpulan kecil yang dia pi mendalami ilmu agama. Dan bila dia balik daripada mendalami ilmu agama, waliyunziru qaumahum, dia kena beri peringatan kepada kaum dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi tihami ni dia sebut dalam konteks dia. Dan dia ni mungkin orang tak ada apa-apa, dia kerja dia hanya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tihami kata liqa'un nasi laysa yufidu syai'an. Dia kata, pengalaman aku, dia kata, bila mana bercampur dengan manusia langsung tidak memberikan faedah, dia kata. Dan bila kita campur dengan orang ni kena faham orang.
Tuan-tuan, kita nak kena tahan dengan karenah orang, sabarlah dengan perkara tersebut. Tuan-tuan, manusia yang ada di hadapan kita, yang dekat dengan kita, semuanya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu saya teringat satu kisah dulu mula-mula masuk sekolah Arab dulu ni. Kami semua baca kitab mutalaah. Nama cerita tu Juha. Dan tak pernah dengar nama Juha ni. Kalau Juha ni, kalau kita nak convert dengan Melayu punya pattern, dan tuan, Melayu kita ada siapa? Kita ada Pak Pandir. Dan tuan, maka Pak Pandir Arab nama dia Juha. Dan tuan, ada satu kisah Juha dengan anak dia. Dan ada satu hari, Juha dengan anak dia ni naik satu keldai. Yang mana keldai ni kurus kering. Kurus keldai ni. Dan maka keldai ini dinaiki oleh anak dia. Anak dia yang tonggang keldai ni. Kemudian ayah dia yang pergi tarik. Bawa. Dan ni nak cerita kehidupan dalam masyarakat macam tu. Dan ayah ni tarik lah keldai yang kurus dan anak dia duduk atas tu. Dan lalu-lalu ke orang yang duduk-duduk netizen. Kalau kita pada hari ni netizen kan, yang suka komen macam-macam, tak tahu punca, tak tahu dia punya ujung pangkai, tak tahu komen. Dan ni sebab itu kata At-Tihami, berjumpa dengan manusia ni kadang-kadang tak berikan faedah apa-apa pun. Dan kisah Juha tarik. Dan tarik lalu dekat sekelompok orang. Sekelompok orang ni kata apa? Dia kata, no, adakah patut orang muda naik atas keldai, yang tua ni pi tarik keldai tu? Tak patut sungguh. Dia kata. Nah. Dan tuan, bila dengar macam tu, tukar. Si ayah pula naik atas keldai. Anak ni tadi yang pi tarik keldai tu. Dan tuan, tarik keldai lalu di hadapan satu kumpulan orang. Dan kumpulan ni kata apa? Dia kata, no, apa punya orang tua tak ada hati perut, adakah patut budak-budak disuruh tarik? Patutnya dialah pi tarik keldai tu. Dan tak apa, lalas sekali dua-dua naik keldai ni. Dan bila dah dua-dua naik keldai, lalu di hadapan satu kelompok orang. Orang ni pula kata apa? Anak beranak ni jenis tak ada hati perut. Pasal apa? Keldai kurus naik sampai 2 orang, dia kata. Dan lalas sekali turun dua-dua. Tarik macam tu ya, tak naik dah keldai ni. Dan lalu dekat satu kelompok orang, orang kata apa? Bodoh betul dua-dua beranak ni. Nah, ada keldai tak mau naik. Dan tengok. Dan nah, kerana tu Masya Allah, walaupun cerita ni hanya sekadar cerita Khuza' Balad, kata orang Arab. Dan Khuza' Balad ni dia adalah cerita Alfa Layla. Ianya cerita 1001 malam. Dan tapi ada pengajaran yang boleh kita ambil. Nah, bila mana kita bercampur dengan manusia, sabar dengan karenah manusia. Kerana tu kata At-Tihami, liqa'un nasi laysa yufidu syai'an. Bila mana berjumpa dengan orang ni langsung tidak memberikan faedah apa-apa. Siwal hazayani min qilin waqal. Yang kamu akan dengar, dia kata, bila mana berjumpa dengan orang ni, kamu akan berjumpa hanya dengan kehinaan. Min qilin waqal. Dan kamu hanya akan mendengar cerita-cerita daripada mereka ini. Langsung tak memberikan apa-apa faedah, kata Tihami. Dan lalu Tihami kata, fa'aqillu min liqa'in nas. Maka oleh kerana itu, kurangkanlah, dia kata, kurangkanlah daripada berjumpa dengan manusia, illa melainkan li'akhzil ilmi au islahi hal. Melainkan bila mana kamu nak ambil ilmu, nak belajar ilmu, ataupun kamu nak memperbaiki keadaan diri kamu, pada waktu itu berjumpalah dengan orang-orang yang sepatutnya untuk kamu berjumpa, kata
At-Tihami rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, jadi ini kata At-Tihami, ya, berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan berjumpa dengan orang. Tuan-tuan, tapi Tihami sebut adalah pada konteks dia, bukan pada konteks kita. Kita pada hari ini kena keluar jumpa dengan orang. Tuan-tuan, kita kena bergaul dengan sesama jiran, buat baik dengan jiran. Sebab itu mengasingkan diri ini ada dua makna. Satu, mengasingkan tubuh badan kita, dan yang keduanya apa? Tuan-tuan, tubuh badan ini dia bercampur dengan manusia, tetapi hatinya mengasingkan diri daripada manusia itu. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa amma hudurus salati fil jama'ati wa huduru majalisil ilmi wa dzikri wa ghairi dhalika min majalisil khairi wa musyahadati wa mujalasatil ulama'il akhyar al-amilin bi'ilmihim fahuwa matlubun syar'an. Dia kata, adapun dia kata hadir sembahyang berjemaah, hadir majlis ilmu dan zikir, dan selain daripadanya, yaitu majlis-majlis kebaikan, dan duduk dengan ulama-ulama yang terpilih, yang beramal dengan ilmu mereka. Yang ni kita pergi jumpa dengan mereka ni, duduk dengan mereka ni, fahuwa matlubun syar'an. Ianya adalah perkara yang sangat dituntut pada syarak, kata pengarang pada kitab ni. Tuan-tuan, masya-Allah, nah. Jadi yang kita diminta untuk asingkan diri ini daripada apa? Yaitu daripada keburukan-keburukan manusia. Dan jangan duduk dengan kelompok yang melalaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa? Ini adalah kerana manusia ni kadang-kadang dia dibentuk adalah melalui daripada pergaulan dia. Sebab itu kita tengok kenapa anak-anak orang Arab ni depa cergas, kemudian depa ni kuat seawal umur kecil mereka. Dan ini adalah kerana circle, ianya adalah kerana suasana kehidupan mereka. Depa tak main tak main parit orang Arab ni. Orang Arab dia tak main yang biasa-biasa ni. Tuan-tuan, dia main macam mana? Dia khabat gunung, dia main itu. Dia main dekat padang pasir. Dia main yang ekstrim-ekstrim ni. Tuan-tuan, sebab itu tubuh badan depa ni tadi kuat kan? Kerana suasana itu. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut berkenaan dengan percampuran ni, kata Nabi SAW, fanzur ila man yukhalil. Kerana itu hendaklah kamu perhatikan dengan siapa kamu bercampur, dengan siapa kamu berkawan, kata Nabi SAW. Pasal apa? Kerana seseorang berdiri di atas agama kawan dia, kata Nabi SAW. Baik. Yang terakhir dia kata, wa fil hadithi, dan di dalam hadis Nabi SAW lagi menyebut, mathalul jalisis salih wal jalisis su' kamathalis sahibil miski wakirin al-haddadi. Dia kata, dan dalam hadis Nabi SAW diumpamakan orang yang duduk dengan orang saleh dan duduk dengan orang yang buruk akhlaknya, kamathali sahibil miski wakirin al-haddad. Dia seumpama orang yang duduk dengan si penjual minyak wangi dan juga duduk dengan orang yang meleburkan besi, kata Nabi SAW. Maka dia kata, la ya'dimuka min sahibil miski imma an tashtarihu au tajida rihahu, kata Nabi. Kata Nabi kata, kalaulah kamu berkawan dengan orang yang jual minyak wangi ni, wanginya itu tidak akan hilang daripada kamu, kata Nabi. Sama ada kamu beli minyak wangi dia ataupun kamu tak beli minyak wangi dia,
kamu akan mendapatkan wanginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya apa? Bercampur dengan orang-orang yang baik. Dan walaupun kita belum baik, tapi sekurang-kurangnya kebaikan itu akan tempias kepada kita yang berkawan dengan orang-orang yang baik. Dan tengok nah, Masya Allah, yang ni satu psikologi. Nah, bagaimana Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, dia kata, kalaulah kita nak jadi orang yang rajin membaca buku, dan apa kita nak jadikan supaya kita nak rajin baca buku? Ada orang kata minum kopi ya tak? Tak ada kan? Kita kena kopi orang ngantuk macam tu. Tak ada kesan apa pun. Minum lah kan. Kopi rimau sudah. Kopi beruang sudah. Kopi nak apa lagi? Haiwan apa lagi? Semua datang. Dan dia tak jadi. Dan jadi kata Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala, orang yang nakkan jadi rajin, jadi orang yang membaca buku ni, nak jadi orang rajin baca buku, kata Imam Zarnuji, pengarang pada kitab Ta'lim Muta'allim, Tariqat Ta'allum, dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Imam Zarnuji kata, kalau kamu nak jadi orang rajin baca buku, maka perbanyakkanlah membeli kitab-kitab dan buku-buku, kata Imam Zarnuji. Sekalipun ianya tak dibaca, kamu letakkan di makhzan, kamu letakkan di almari. Dan apa saya apa? Kerana kata Imam Zarnuji, lambat laun paling kurang dia akan capai satu masa buku tu, dan dia akan belek satu masa nanti buku tersebut. Dan Masya Allah, sebab itu kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang duduk dengan orang saleh dengan orang yang jahat ni seperti dia duduk dengan penjual minyak wangi dan juga orang yang meleburkan besi, kata Nabi. Sekalipun kamu tak beli dia punya minyak wanginya, maka kamu akan mendapatkan wanginya, kata Nabi SAW. Wakirul haddadi yuhriqu baitak aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithatan, kata Nabi. Manakala kalau kamu dekat dengan orang yang buat besi ni, yang meleburkan besi ni, dia akan apa? Api itu akan membakar kamu punya rumah kamu. Kalau dia tak membakar rumah kamu pun, api itu thawbak, berkemungkinan baju kamu juga akan terbakar, dia kata. Paling kurang pun, kata Nabi, kalau kamu dekat dengan orang-orang yang buat lebur besi ni, tajidu minhu rihan khabithah, paling kurang pun kamu akan tercium bau busuknya daripada leburan besi itu, kata Nabi SAW. Dan maka hadis ni Nabi SAW buat perumpamaan demikian. Bila mana kita duduk dengan orang yang baik, dengan orang yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan itu akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan masuk pula perkara yang kelima, iaitu as-samt. As-samtu. Apa dia as-samtu? Iaitu dia diam. Nanti kita akan tengok apa yang dikehendaki daripada diam di dalam ilmu tasawuf ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.